Baik, kita mulakan dengan pelajaran Nahu, hafalan dulu. Huruf-huruf yang wajib dihafal. Bukan sunat ya, wajib. Ya. Ya. Huruf-huruf yang wajib dihafal itu bukan sunat. Ya. Sebab kami tak tahu siapa wakil PDI. Kalau Hafizah PDI itu. Sama Hafizah di depan. Aku ustaz kelas lain. Oke, kita teruskan hafalan dulu. Pertama huruf jazam ya. Nomor satu huruf jazam. Ya, lam lamma alam alamma. Lam amar wa du'a, lam nahi wa du'a. Ulang balik. Yang kedua huruf jazam dan syarat. In maman, mahma izma, ayyun mata, ayyana aina anna, aisuma kaifama. Ulang balik. In maman, mahma izma, ayyun mata, ayyana aina anna, aisuma kaifama. Ya, nomor 3 huruf syarat yang lainnya. Iza lau, laula lauma, kullama lamma amma. Ulang. Iza laula lauma, kullama lamma amma. Nomor 4 huruf jar. Min ila an ala, fi balam, rubba kaf wauta, muz munzu hatta. Ulang. Nombor 5 huruf ataf. Waw fa summa, au am imma, balla lakin hatta. Ulang. Nomor 6 huruf nasab ya. An lan izan kai, lam kai lam juhud, hatta au fa waw. Ulang. Nomor 7 huruf nasab termasuk juga yang lain. Likai la likai, lian li alla alla. Ulang. Ya, nomor 8 kana dan saudara-saudaranya. Kana amsa asbaha zolla, bata soro laisa, ma fati'a ma bariha ma infakka, ma dama ma zala adha. Ulang. Ya, nomor 9 inna dan saudara-saudaranya. Inna anna, lakinna ka'anna, laita la'alla. Ulang. Ya. Ini ya sebagai permulaan ya, sebelum kita mulakan buku Nahu itu kita mulakan dengan hafalan nih ya. Jadi ya, lama-lama ya hafal lah ya. Insyaallah ya. Tapi dah ramai dah yang hafal nih ya. Ya. Tinggal yang tak hafal tu kena ikut-ikut lah ya.
Baik, kita teruskan sekarang ni dengan pelajaran Nahu. Muka surat apa kita berhenti itu? (22). Baik. Al-Maksur, atau disebut isim maksur. Al-Maksur. Yang dulu kita belajar Asmaul Khamsah. Apa dia? Abuka, Ahuka, Hamuka, Fuka, Zumalin. Ya. Itu hafalan tu. Dia termasuk hafalan. Ya. Abuka, Ahuka, Hamuka, Fuka, Zumalin. Lagi sekali. Abuka, Abuka, Hamuka, Fuka, Zumalin. Ya, jadi Asmaul Khamsah ini termasuk dalam hafalan. Sebab kalau ditinggalkan, ya, kita tak hafal dia, susah kita nak memahami, ya, kaedah Nahu. Sebab ia hanya 5 saja. Ya. Dan dia mempunyai hukum tersendiri: alif, ya, waw, abu, aba, abi. Ya. Dia punya tanda bukan tanda baris. Dia punya tanda huruf. Abu tanda waw, aba tanda alif, abi tanda ya, bukan baris. Kalau yang baris macam Muhammadun, don, dan Muhammadan, din, Muhammadin tu baris. Ini tanda bukan baris, tanda huruf. Ya. Itu yang kadang kalau tak masuk kelas ni, ya, rasa rindu, ya, tak datang. Ya. Pasal pun nak hafal. Ya. Nak hafal huruf-huruf ni, ya. Rasa rindu nak datang, ya. Baik. Nombor 7 ni al-maksur, ya, ataupun disebut isim maksur. Macam mana kita nak kenal isim maksur? Isim maksur adalah isim yang berakhiran dengan alifun lazimah. Sebut alifun, alif yang tetap. Lazim itu tetap. Jadi alif yang tetap. Jadi isim-isim yang diakhiri dengan alif lazimah, ya, ataupun disebut, ya, alif maksurah, orang kita akan sebut alif maksurah, ya, yang akhirnya dia ada ya, tapi ya tu bukan ya, ya alif namanya, ya. Ya tu adalah alif, tapi bentuk rumah macam ya. Contohnya, ya, daripada kanan al-fatah. Al-fatah, pemuda. Al-fatah diakhiri dengan ya, tapi itu bukan ya namanya. Itulah namanya alif maksurah. Lagi al-Mustafa. Dalam tulisan Mustafa mesti ada alif maksurah. Tak boleh sampai fa saja salah ejaannya. Mesti empat alif pun tak kena. Dia kena fa, alif tu bentuk ya. Sebab itu ya tu tak ada titik. Sebab dia bukan ya, dia alif. Sebab itu kita belajar jangan fikir alif tu tegak je, ada alif bengkok. Ni nama alif bengkok. Ya. Kita ingat alif tu tegak je. Tengok ada alif bengkok namanya ni, ya. Alif bengkok ni alif maksurah ni, ya. Contoh al-huda, ejaan yang tepat al-huda macam ni lah. Ada ya, huda. Mustafa tu ada orang nama Mustafa. Mustafa tu orang yang terpilih. Huda makna huda, petunjuk, ya. Macam Musa. Ejaan Musa tak boleh mim waw saja, mim waw sin saja. Mim waw sin alif maksurah. Musa. Begitu juga dengan Isa. Ya. Alif di akhir isim-isim tersebut disebut alif lazimah. Kerana tetap, tidak boleh berubah atau dibuang. Ya, mengingatkan alif tersebut termasuk huruf asal, berbeza dengan alif musanna. Alif musanna ni alif menunjukkan berdua.
Contohnya kalau rumah baitun, kalau dua baitani. Alif tu alif tambahan. Baitani, alif tu menunjukkan berdua. Ya, contoh waladun seorang. Kalau berdua waladani. Kan ada tambahan alif kan? Alif tu adalah alif tambahan. Ya. Yang menunjukkan berdua itu nama musanna. Dia maksurah yang atas tadi dia tetap tak boleh buang. Kalau buang dia tak boleh berbunyi atau berbentuk yang dikatakan nama dia. Contohnya Isa, tak boleh buang alif maksurah dia. Ejaan, ya. Lain apa yang bentuk-bentuk lebih kurang sama dengan Musa, Isa, nama-nama orang siapa? Ya. Salwa. Salwa ejaan ni mesti sin, lam, wa, alif maksurah tadi. Ya, ejaan salwa. Ya, halwa. Halwa pun macam tu juga. Ya. Jadi alif tersebut adalah zaidah, tambahan kepada waladani dan baitani. Ya, sebagai tanda musanna, bukan huruf asal. Tapi isim maksurah ni adalah huruf asal. Ya. Huruf tu huruf asal, tak boleh dibuang. Ya. Apa kegunaan atau kita nak faham, ya, yang dia ni, ya, kita kena belajar tentang isim maksurah. Sebab isim maksurah besok kalau datang huruf jar sekalipun, huruf jar, dia tidak berubah. Ya. Dia tidak boleh berubah. Ya. Contohnya ada huruf jar B. B huruf jar, patut baris bawah. Kalau Muhammad, B Muhammadin, baris bawah. Tapi kalau Isa, B Isa, tak berubah. B Musa, tetap juga Musa, dia tak berubah. Tapi kalau yang tak ada maksurah macam Muhammad, dia boleh Muhammadin. B Muhammadin, min Muhammadin, li Muhammadin, macam tu. Ya. Yang kedua, yang ke-8 ni, yang ke-8, al-mankus. Al-mankus, ya. Isim mankus adalah isim yang berakhiran dengan ya lazimah. Yang atas apa tadi? Alif lazimah. Ini ya lazimah. Ya yang tetap. Yang sebelumnya berbaris kasrah, ya. Kalau dia bunyinya ke bawah, artinya ya, itu ada ya lazimah. Kalau dia berbunyi atas, itu alif lazimah. Nak bezakan satu maksur, satu mankus. Yang maksur bunyi atas, yang mankus bunyi bawah. Contoh bunyi atas, Isa, sa, Musa, sa, kan? Tapi yang mankus ni bunyi bawah, al-hadi. Al-hadi, yang memimpin. Az-zani, bunyi ke bawah, yang berzina. Ar-ra'i, yang memelihara. Al-qadi, hakim. Hakim. Qadi. Jadi kalau bunyi bawah namanya apa? Isim maksurah. Apa? Mankus. Mankus. Kalau atas tadi baru maksur. Sampai rumah mana maksur, mana mankus, ya. Nah, sampai anaknya nama maksur. Ingatlah dia maksur, ya. Ya. Baik, akhir, ya. Akhir isim-isim tersebut adalah ya yang tetap dan tidak boleh berubah atau dibuang. Mengingatkan ya tersebut adalah huruf asal. Berbeza dengan perkataan daftar. Daftar mana buku tulis saya, tapi kalau nak jadikan, ya, buku tulis saya jadi daftari, daripada perkataan daftar. Daftarun jadi daftari. Kalau baitun rumah, rumah saya baiti, ya. Kalau abun, abi, ya. Kalau babun,
Ketawa pula. Ya. 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 Jadi ya tu bukan ya mankus. Ya tu ya tambah. Ya mutakallim. Yang menunjukkan saya. Ya. Ya saya. Yang ini bukan ya mankus. Ya. Yang mankus contohnya perkataan azani, walaupun ada huruf jar, minazani, ar-ra'i minar-ra'i, al-qadi minal qadi, macam tu. Tak berubah dan tidak boleh dibuang. Azali. Ya. Ini nama beza antara ya mutakallim yang menunjukkan diri saya dengan ya mankus. Jadi berarti ada dua pelajaran hari ini. Dalam pelajaran nahwu kita mengenal isim apa satu? Maksur dengan mankus. Isim maksur contoh Musa, bunyi atas. Bunyi atas. Kalau isim mankus bunyi bawah, contoh hadi, ra'i, qadi, macam tu, ya. Akan datang kita panjangkan sikit yang 9 tu, ya. Ismul lazim la yansarif ni, ya, panjang dia punya apa ceritanya. Jadi kita tinggalkan dulu. Kita ingatkan dua perkara tu, iaitu isim maksur dengan isim mankus, ya, yang berbeza. Dan dia tidak boleh dan tidak boleh dibuang. Huruf tu tak boleh dibuang. Walaupun datang apa pun huruf jar ke, inna ke, kana ke, ya, dia tidak akan berubah. Musa tetap Musa. Ya. Sampai bila-bila dalam Quran kita jumpa daripada A sampai Z, Musa tak berubah, tetap Musa. Walaupun dia jadi fa'il oleh, walaupun dia jadi maf'ul akan, ya, walaupun dia datang huruf jar dengan, ya, tetap dia Musa, ya. Tapi kalau yang bukan maksud dia boleh berubah juga, ya. Dia ada berubah baris. Macam Ibrahim, contoh dia boleh berubah baris, ya. Ibrahimu boleh Ibrahimah. Musa tak boleh, tetap Musa juga, ya. Macam tu, ya. Baik, sampai situ dulu dan kita sambung Al-Quran. Kita masih surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. Hari ini ayat berapa ni? Hari ini satu ayat saya tak ya? Kalau tak silap satu ayat dia. Pelajaran yang paling pendek sekali. Satu ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah jumpa dah? Ya. Ayat 282. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang. Ada yang tak jumpa muka surat apa tu? Bilangan 173. Dah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Iza, apabila tadayantum,
telah berhutang piutang kamu. Telah berhutang piutang kamu. Bidainin, dengan satu hutang. Ila ajalin, sehingga. Ila dengan makna sehingga. Ajalin, satu tempoh. Musamma, yang ditentukan. Faktubuhu, maka tulislah olehmu akannya. Wal yaktub, dan hendaklah ia tulis. Lam tu maknanya hendaklah. Kalau kita jumpa lam tu tanda mati macam tu, itu maknanya hendaklah. Ya. Bainakum, di antara kamu, katibun, oleh seorang penulis. Bil adli, dengan adil. Wala ya'ba, dan jangan ia enggan. Katibun, oleh seorang penulis. An, bahawa. Yaktuba, ia menulis. Kama, sebagaimana. Allamahu, telah mengajar ia akannya. Allahu, oleh Allah. Baik, ulang dulu. Wahai orang-orang yang baik, saya buat semula. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub. Tengok. Wal yaktub. Kalau tak ada waw ni, tak ada waw, macam mana nak bunyikan lam mati tu? Sekarang ada waw ni, kita bunyikan wal. Ada fa, bunyikan fal. Kalau tak ada waw, tak ada fa, al kita tambah alif lam, tak boleh. Bunyi bawah. Dia bunyi liyaktub. Ya, kena ingat ya. Ini sebab ada waw, jadi bunyilah wal. Tapi waw kalau tak ada, dia bunyi ke bawah. Liyaktub. Ya. Jadi lam ini namanya lam amar. Yang kita baca lam amar wa du'a. Ya, huruf apa agak-agak ni? Ya, tak tahulah huruf apa. Huruf jazam. Ya. Ini kira fardu kifayah, tak apa. Yang tahu je sebut, lain tak payah. Ya. Lain longa ya. Ya. Huruf jazam. Ya.
Jadi sekarang ni, ya, huruf jazam cuba kita sebut, mesti jumpa lam ni. Lam lama alam alamma, lam amar wa doa, lam nahi wa doa. Ini lam amar. Ni lah lam amar ni, ya. Jadi sebab itu bila datang lam amar, sedangkan lam amar ni termasuk huruf jazam. Sebab itu fi'il mudhari' ni dia mati. Madzum, yaktub. Asalnya dia tak mati, yaktubu. Kalau tak ada lam ni dia yaktubu. Balik depan. Depan datang lam ni jadi yaktub. Liyaktub. Kalau tak ada lam ni, bariskan asal, baris domah, iaitu yaktubu. Ya. Ya. Daripada kata apa? Tu pasal dia nak sambung dengan ba satu lagi. Tapi sebenarnya ba tu tanda mati. Ya, kemudian ba tu disambung dengan ba lagi, jadi disabdukan pada ba. Ba yang depan, ya. Kalau diasingkan, ba tu mati. Liyaktub, tanda mati, ya. Baik, sambung lagi, wala ya'ba katibun an yaktuba. Tengok, yaktuba, jumpa tak? Tadi yaktub mati. Ini baris atas pula, yaktuba. Jadi disebabkan oleh huruf di pangkalnya. Apa huruf ni? Huruf an. An ni huruf termasuk huruf apa? Nasab. Termasuk huruf nasab. Sebab itu bila datang huruf nasab, fi'il mudhari' ini akan berbaris atas, yaktuba. Ya. Apa dia huruf nasab yang kita dah hafal tu? An, lan, izan, kai, lam kai, lam juhud, hatta, au, fa, waw. Ini permulaan an. An huruf nasab. Ya. Sebab itu dia bunyi yaktuba. Asalnya yaktubu, ya. Itu beza. Bila datang huruf jazam, dia mati, yaktub. Bila datang huruf nasab, dia baris atas, yaktuba. Itu kerja huruf-huruf yang kita hafalkan tu, ya. Peranan dia dalam tulisan, dalam ayat, ya. Jadi perubahan tu disebabkan huruf-huruf ni lah, ya. Okey, saya mak semula, ya. Saya terangkan. Bab ini dikatakan sebagai bab hutang piutang. Ya, begitu cantik, begitu lengkap Al-Quran turun, ya, sebelum manusia bertamadun. Allah sudah bagi peraturan kepada manusia tentang hutang piutang ini, ya. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, apabila telah berhutang piutang kamu dengan satu hutang sehingga tempoh yang ditentukan. Hutang sehingga tempoh yang ditentukan untuk dibayar, untuk dijelaskan, faktubuhu, maka tulislah olehmu akannya. Suruh tulis, ya. Ini perintah, jadi suruh tulis. Kalau berhutang, ya, satu hutang sehingga tempoh bila nak dibayar, hendaklah ditulis. Ini perintah Quran, ya. Dalam ayat ini juga kita perlu tahu perkataan iza. Iza tadayantum tu iza. Iza ni termasuk huruf syarat yang perlu jawab. Iza. Nombor berapa tadi iza tadi? Huruf syarat. Ya. Sebutkan huruf syarat tu. Iza lau, laula lauma, kullama lama amma. Itu huruf syarat, ya. Nombor apa tu? 3 ke 2? Nombor 3, huruf syarat. Huruf syarat ni dia ada jawab. Sebab itu jawapan di sini faktubuhu, fatu. Disambut oleh fatu. Apabila telah berhutang piutang kamu dengan satu hutang sehingga tempoh yang ditentukan, jawapannya apa? Maka tulislah olehmu akannya. Itu iza tadi tu, huruf syarat. Jadi jawapannya faktubuh, maka tulislah olehmu.
Wal yaktub bainakum katibun bil adli, dan dalam ia tulis di antara kamu seorang penulis dengan adil. Kalau kita mempunyai bisnes, mesti ada seorang katib. Katib ni kerani. Kerani yang menulis hutang piutang ini, yang mencatatkan hutang piutang ini. Wala ya'ba, dan jangan ia enggan katibun oleh seorang penulis an yaktuba, bahawa ia menulis kama allamahullah, sebagaimana telah mengajarkan ia akannya oleh Allah. Maknanya si kerani ni, katib ni seorang kerani. Kerani ni dia tidak boleh enggan menulis. Macam mana Allah sudah ajarkan suruh tulis, hendaklah tulis. Ini cara ataupun peraturan dalam Al-Quran. Baik, sambung lagi Fal yaktub, maka hendaklah ia tulis. Lam apa nama itu tadi? Lam amar. Sebab itu yaktub. Nak kenal lam amar, tanda mati. Tanda mati tu, lam tu mati. Wal yumlil, dan hendaklah ia rencanakan. Lam apa tu? Lam amar. Asalnya yumlil, mati. Kenapa baris bawah? Sebab nak sambung alif lam. Al-lazi tu nak sambung al-lazi. Jadi dia kena bunyikan baris bawah. Kalau dipisahkan, wal yumlil. Sebab datang huruf huruf jazam ni. Lam ni namanya lam amar, termasuk huruf jazam. Mana amar ni perintah. Amar perintah. Sebab itu makna lam tu hendaklah. Kan perintah tu. Allazi, yang, alaihi, atasnya, al-haqqu, kebenaran. Atasnya kebenaran. Wal yattaqi, dan hendaklah ia takut. Lam apa tu? Kenapa tak mati pula? Nak sambung. Sebenarnya yang hilang tu huruf ya. Asalnya qaf ya. Ya tu hilang. Asalnya dia mati. Huruf ya tu mati, qaf ya. Ada ya di situ. Ya tu dihilangkan sebab didatangi oleh lam amar. Mana-mana fi'il yang ada huruf 3 ni. Satu alif, waw, ya. Huruf alif lagi, waw, ya. Fi'il ini dikatakan fi'il yang lemah. Kalau belajar sorof, huruf yang sakit. Apa fi'il sakit dimasuki oleh huruf sakit. Jadi huruf ni huruf ilah, huruf ilat. Ilat ni huruf sakit. Fi'il yang ada apa? Alif, waw, ya, hujung dia. Bila hujungnya ada salah satu daripadanya datang huruf jazam, kena buang. Undang-undang ni kena buang. Jadi sekarang yang dibuang apa sini? Ya, asalnya qaf ya. Ya tu kena buang. Yattaqi ada ya. Itu dibuang. Sama lagi, dan hendaklah ia takut Allah akan Allah, Rabbahu, Tuhannya. Wala yabkhos, dan jangan ia kurangi. Yabkhos ni adalah fi'il mudhari', yabkhosu. Dia baris depan. Tapi dia mati yabkhos. Dimasuki oleh apa? Oleh lam. Lam ni lam nahi. Saya tu mana jangan. Lam nahi tu masuk huruf apa ya? Jazam. Sebut huruf jazam, lam lamma, alam alamma, lam amar wa du'a, lam nahi. Ni lam nahi ni. Lam nahi. Ni lam nahi. Sebab itu yabkhos, mati. Kalau lah fi'il tu hidup,
Contohnya yabhosu bari dhamma. La ni tak boleh terjemah jangan. Tidak. Tidak. Tidak ia kurangi. Kalau lam jazam, dia mesti merubah fi'il mudhari, ya. Jangan. Minhu, daripadanya, syai'an, ya, sedikit pun. Sedikit pun. Mana tadi? Ulang balik. Maka hendaklah ya. Fal yaktub wal yumlil ladzi alaihil haq. Maka hendaklah ia tulis dan hendaklah ia rencanakan yang atasnya kebenaran. Kebenaran ni tuan punya barang. Tuan punya barang, mesti yang memberikan hutang tadi dia kena tulis. Ya, dan rencanakan barang-barangnya. Ya. Senaraikan barang-barangnya apa-apa dia atau kena rencanakan, ya. Dan dikatakan lagi wal yattaqillah rabbah, dan hendaklah ia takut akan Allah Tuhannya. Jangan takut tuan. Bila ada tuan, tak tulis. Bila ada tuannya baru tulis. Tak boleh begitu. Jadi dia kena amanah, takut Allah. Wala yabahas minhu syai'ah, dan jangan ia kurangi daripadanya sedikit pun. Walaupun hanya 1 sen pun kena tulis. Ya. Maknanya si katib tadi ialah kerani, ya, dia wajib tulis, ya. Lagi sambung fa'in kana, maka jika adalah ia allazi yang alaihi atasnya al-haqqu kebenaran, safihan, ya, yang bodoh, au dhaifan, atau yang lemah, atau la yastati'u, tidak ia berupaya. Nampak la ni mana tidak? Kenapa tidak? Yastati'u tu hidup, ain depan u. Ya, kalau nak jadikan la tu jangan, apa bunyi yastati'u ni? Yastati'. Dia mati ain tu. Itu makna la tu jangan. Ini la nafi namanya, la nafi. La nafi ni makna tidak. Ya, biasa nafi. Sekarang kalau jangan, namanya la nahi. La nahi, ya. Ini la nafi. Tidak apa, la yastati'u, tidak ia berupaya bahawa yumillah, ia rencanakan. Kenapa yumillah beri atas? Sebab sebab itu di bari atas. An tu huruf apa? Nasab. Jadi an yumillah bari atas, ya. Kalau tak ada an yumillu bari depan, ya. Sambung huwa, dia, fal yumlil, maka hendaklah ia rencanakan. Tengok yumlil mati. Sebab masuk apa? Lam amar tu. Sebab itu yumlil, ya. Maka hendaklah ia rencanakan waliyuhu, oleh walinya, bil adli, dengan adil. Ulang. Maka jika adalah ya. Fa in kana allazi 'alail haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati.
Maka jika adalah ia yang atasnya kebenaran, tuan punya barang, ya, tuan punya barang ni safih. Safih ni apa? Bodoh. Ya, dia pandai. Ya, tapi dia bodoh dalam, ya, kira-kira. Dia bodoh. Ya, nak menulis pun tak tahu. Ya. Tapi biasanya orang kita ni, ya, kira-kira tahu, tapi tulis tak tahu. Ya. Duit boleh kira tapi tak boleh tulis. Ya. Ada berapa duit dia tahu, ya. Tapi dia tak boleh nak tulis, ya. 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 Ataupun dhaifan. Dhaifan ni lemah, ya. Lemah ni mungkin kerana sudah terlampau uzur, ya, tapi dia masih ada perniagaan, ya. Aw la yastati'u an yumillah, atau tidak ia berupaya bahawa ia rencanakan. Mantuan tu sendiri pun tak boleh nak tulis, merencanakan, merekodkan, ya, segala barang-barang, ya. Dia fal yumlil waliyuhu bin adli, maka hendaklah ia rencanakan oleh walinya dengan adil. Kalau dia sendiri tak upaya, ada orang lain nak pinjam barang, maka walinya suruh tolong tuliskan. Ini dalam Islam macam tu, ya. Jadi, ya, maknanya perkataan tulis, perkataan rencana tu menunjukkan dalam ayat ni sebagai satu wajib. Ya, wajib suruh tulis. Ya. Tulis dan rencanakan tu barang apa? Ya. Barang apa yang diambil, tarikhnya macam sekarang ni lah, ya. Okey, lagi wastashhidu. Ya, dan adakan saksi olehmu. Syahidaini, dua orang saksi. Min rijalikum, daripada orang-orang lelaki kamu. Daripada orang-orang lelaki kamu. Fa'in, maka jika lam, tidak, yakuna, adalah ia berdua, rajulaini, dua orang lelaki, farajulun, maka seorang lelaki, wamra'atani, dan dua orang perempuan, mimman, daripada orang yang tardawna, kamu redha, minas syuhada, daripada saksi-saksi. Antadillah, bahawa ia lupa. Bahawa ia lupa. Asal makna hilang. Itu maksudnya lupa. Ihdahuma, salah seorang keduanya, patuzakira, maka ia ingatkan, ihdahuma, salah seorang keduanya, al-ukhra, yang lain. Ulang balik, ya. Fa illam yakuna, maka jika tidak,
Ya, semak semula. Fa illam yakuna, yakuna ni asalnya yakunani. Yakunani berdua. Ada nun. Nun tu hilang sebab ada lam. Lam ni huruf apa? Jazam. Ya. Sebab tu dia hilang. Asalnya apa? Yakunani, ada nun. Ya, menunjukkan berdua. Ya. Tinggallah na saja, alifnya tu menunjukkan berdua. Nun dia dah hilang sebab ada lam. Lam ni huruf jazam. Ya. Baik, ya, kemudian wa mra'atani mimman tardawna minas syuhada antadilla. Jumpa tak? Tadilla. Ya. Tadilla ni asalnya tadilu. Apa sebab? Ada an huruf apa? Nasab. Sebab itu jadi tadilla. Ya. Tuzakiro depannya asalnya tuzakiru. Sebab ada huruf apa? Huruf fa. Ya. Fa juga termasuk huruf nasab. Ya. An lan izan kai lam kai lam jud hatta au fa wa fa tu. Ya. Huruf nasab itu dia baris atas mansub tuzakiro. Ya. Semak semula. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tardawna minas syuhada. Maka jika tidak, ya, ia berdua ada dua orang lelaki, farajulun maka seorang lelaki, wa imra'atan dan dua orang perempuan. Ini dalam segi saksi, ya. Tuhan bagi tahu hendaklah dua orang lelaki. Tapi kalau tak ada dapat dua orang lelaki, boleh seorang lelaki tapi dua orang perempuan. Itu yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW. Ya, sesungguhnya perempuan itu lemah agamanya dan sedikit akalnya. Ya. Lemah lemah agamanya tu, ya, kurang, bukan lemah, kurang agamanya, ya, kerana perempuan ada cuti beribadat. Lelaki tak ada cuti ibadat. Ya, perempuan ada cuti beribadat. Itu maknanya dia kurang agamanya dan sedikit akalnya. Bukti sedikit akalnya ialah Quran mengatakan kalau saksi, ya, seorang lelaki sama dengan dua orang perempuan. Ya. Ini Quran sendiri memberitahu, ya. Dalam persaksian kalau seorang lelaki kena dua orang perempuan. Macam tu, ya. Itu dikatakan kurang akalnya, ya. Ya ke kurang akalnya? Perempuan lagi banyak akal. Ya. Ya. Tapi macam itulah Quran bagi tahu, ya. Jika tak ada dua orang lelaki, kata Allah Ta'ala, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan baru cukup sebagai saksi. Mimman tarzawna minas syuhada, daripada orang yang kamu redha daripada saksi-saksi. Apa tujuan Allah jadikan dua orang saksi? Tujuannya antadila ihdahuma, bahawa ia lupa salah seorang keduanya, fatuzakira ihdahumal ukhra, maka ia ingatkan salah seorang keduanya yang lain. Kalau satu lupa, satu ingat, itu tujuannya. Ya. Ada benda-benda dalam hutang piutang ini perlu kepada saksi. Kalau seandainya hutang piutang ini melibatkan puluhan ribu, ratus ribu, ya, sudah tentu perlukan kepada apa? Saksi. Ya. Sekarang ni dengan Gorento, ya, yang jadi mangsa, Gorento jadi mangsa. Yang hutang hidup mewah. Ya. Gorento, ya, Papua Kedana, bayar hutang, ya. Jadi dalam Islam tak boleh, kena cari jalan juga. Ya. Sebab, ya, dalam Islam itu, ya, kita tidak boleh aniaya saksi, ya. Tapi di sini ada penganiayaan. Yang berhutang senang lenang, ya, yang jadi Gorento ini, ya, Papua Kedana, merana menanggung hutang. Ya, ini satu penganiayaan. Ya, adakah yang orang sebegini boleh, ya, orang yang bersenang lenang tadi dengan menindas, ya, saudaranya, dia akan dapat senang di akhirat? Ya, sudah tentu Allah akan beri satu keadilan, ya, yang sempurna.
Baik, ya. Sambung lagi ya. Wala ya'ba. Dan jangan ia enggan asyuhada oleh saksi-saksi. Apa makna iza? Apabila, kalau campur dengan ma, apabila sahaja. Jadi ma tu jadi mana sahaja ya. Apabila sahaja doa telah dipanggil mereka. Saksi itu dipanggil, ya. Telah dipanggil mereka. Wala tas'amu. Dan jangan kamu jemu. Bahawa taktubuhu, kamu tulis akannya, saghiran, yang kecil, atau kabiron, yang besar, ila ajali, sehingga tempohnya. Zalikum, ini maknanya yang demikian itu. Aksatu, lebih adil. Indallah, di sisi Allah. Wa aqwam, dan lebih lurus. Lisyahada, bagi persaksian. Wa adna, dan lebih hampir. Allah, bahawa tidak. Allah daripada perkataan alif nun lam alif. Allah dicantumkan jadi Allah. Asalnya alif nun an, campur la, an bahawa, la tidak. Ya. Tartabu, kamu ragu-ragu. Daripada roiba, ragu. Baik, ulang balik. Dan jangan ia enggan oleh saksi-saksi apabila ya. Semak semula. Wala tas'amu, dan jangan kamu jemu. Tas'amu ni asalnya tas'amuna. Asalnya ada nun, tas'amuna. Apa sebab hilang nun? Sebab la tu, la apa namanya? La nahi. Sebab la nahi itu, ya, maka hilanglah nunnya, asalnya tas'amu. Tapi kalau jumpa tas'amuna, la tu la nafi, makna tidak. Ini nama la nahi, ya. La nahi termasuk huruf apa? Jazam, ya. An taktubu, tengok, taktubu asalnya taktubuna, ada nun. Apa sebab hilang nun? Sebab an tu huruf nasab. Jadi yang menghilangkan nun ni huruf nasab dengan huruf jazam, ya. Ini huruf nasab, taktubu, asalnya taktubuna, ya. Saghiran, kecil, kabiran, ila ajalis zalikum aqsatu indallahi wa aqwam lisyahada wa adna alla tartabu. Allah tartabu. Tartabu ni asalnya tartabuna, ada nun. Kamu ragu-ragu. Kenapa hilang nun? Sebab Allah. Allah termasuk huruf nasab. Apa dia? Allah tu.
Bukan an lan izan kah yang termasuk juga huruf nasab yang menasabkan. Likaila, likai, lian, lialla, alla. Inilah alla ni. Macam mana? Likaila, likai, lian, lialla, alla. Seronok menghafal ni ya. Sebab itu rindu kalau tak dengar bunyi-bunyi ni ramai-ramai ni ya. 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 Macam mana? Likaila, likai, lian, lialla, alla. Sebab itulah sekarang ni bila datang Allah tartabuna, na tu hilang. Dibuang na dia tu sebab ada huruf nasab. Itu termasuk huruf nasab ya. Semak semula. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Dan jangan kamu jemu bahawa kamu tulis akannya yang kecil atau yang besar sehingga tempohnya. Mana si kerani ni yang telah dilantik, diamanahkan, ya dia tidak boleh jemu-jemu menulis ya hutang piutang tadi sama ada kecil ataupun besar. Dan taklah direncanakan barang-barang yang diambil tadi, yang dipinjamkan ya. Maka ya, kalau dikatakan jangan kamu jemu, artinya tak boleh langsunglah jemu ya. Zalikum aqsatu indallahi wa aqwam lisyahadah. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih lurus bagi persaksian. Wa adna alla tartabu, dan ya lebih hampir bahawa tidak kamu ragu-ragu. Kalau timbul di kemudian hari ya masalah ya keraguan si ya yang berhutang ini ya tak percaya ataupun mengungkit ya tak betul, maka tunjukkanlah bukti-buktinya. Ya, kalau ada saksi, maka tunjukkan saksinya. Ya, kalau ada tulisan, tunjukkan tulisannya. Ya, hari bulannya, harinya ya. Jadi di situ bila ada bukti yang jelas, sudah tentulah yang berhutang tadi tidak akan timbul keraguan lagi ya. Kadang benda yang dah lama ya akan timbul demikian, apalagi hutang yang memakan masa yang lama, dah sampai satu peringkat tu dah terlupa, jadi satu keraguan, saling tak percaya, maka tunjukkan bukti-buktinya. Ini dalam Islam ya. Saksi meninggal, ada satu saksi lagi hidup lagi ya. Contohnya ya, dua-dua meninggal ya, maka catitan tu ada ya. Ya. Kalau dua-dua meninggal aksiden ya. Ya. Dua-dua saksi mati ya. Jadi ada tulisan dia ya. Siapa jadi saksi, ada ditulis itu siapa jadi saksi ya. Baik, sambung lagi ya. Illa, melainkan, an, bahawa, takuna, ia ada, tijaratan hadiratan, sekali, perniagaan tunai ya. Tijaratan hadiratan maknanya perniagaan tunai. Tudirunaha, kamu edarkan akannya. Wa ashhidu, bainakum, di antara kamu. Falaisa, maka tidaklah. Alaikum, atas kamu, junahun, kesalahan. Allah taktubuha, Allah tu Allah bahawa tidak, taktubuha, kamu tulis akannya. Wa ashhidu,
dan saksikanlah olehmu. Iza, apabila tabayatum, telah berjual beli kamu, wala, dan jangan yudorra, ia dibahayakan, katibun, akan seorang penulis, wala syahid, dan tidak saksi. Wa in, dan jika taf'alu, kamu perbuat, fa innahu, maka sesungguhnya ia fusukun, satu kedurhakaan. Satu apa? Kedurhakaan. Bikum, terhadap kamu. Wattaqullaha, elok sini mana bertakwa, ya. Dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Wa yu'allimukum, dan ia mengajarkan akan kamu, Allahu, oleh Allah. Wallah, dan Allah, bikum pula, bikulli, dengan tiap-tiap, syai'in, sesuatu, alim, amat mengetahui. Baik, ulang semula daripada illa antakuna tadi. Illa antakuna, melainkan bahawa ia ada dan saksikanlah olehmu apabila dalam berjual beli kamu, dan jangan ia membahayakan akan seorang penulis dan tiada saksi. Dan jika kamu berbuat, maka sesungguhnya ia satu kedurhakaan terhadap kamu, dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Dia mengajarkan akan kamu oleh Allah, dan Allah dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Baik. Semua peraturan hutang piutang nak ada saksi, nak wajib ditulis, ya. Tetapi illa antakuna tijaratan hadiratan, melainkan bahawa ia adalah perniagaan tunai. Perniagaan tunai ini tak perlu kepada saksi, ya. Tak perlu kepada, ya, tulis, ya. Tudirunaha bainakum, kamu edarkan akannya di antara kamu. Ini harganya, ya, RM2, ya. Maka dia ambil barangnya, diterima, dan dia, ya, orang yang punya barang pun menerima, ya, bayarannya. Jadi masing-masing sudah berpuas hati, barang dan harga. Jadi itu tidak perlu kepada tulis, ya. Falaisa alaikum alla taktubuha, maka tidaklah atas kamu kesalahan bahawa kamu tulis akannya. Tak salah kalau ditulis. Macam sekarang ni kita beli ada resip, ya. Jadi resip tu sebagai saksi dan sebagai jaminan kalau rusak dan sebagainya. Itu memang patutlah, ya. Tidak kesalahan bahawa kamu tulis akannya. Washhidu iza tabayatum, dan saksikan olehmu apabila telah berjual beli kamu.
Mana jual beli yang melibatkan barang-barang mahal perlukan ada saksi. Ya. So, sekarang saksi dengan resip tu pun boleh jadi saksi juga. Ya, dengan cap resmi, ya, kedai, syarikat itu dah jadi saksi. Ya. Nah, kalau seandainya ada kerosakan pada barang yang dibeli tadi. Wala yudarra katibun wala syahid, dan tidak boleh ia dibahayakan akan seorang penulis dan juga tidak boleh saksi. Maknanya kita tidak boleh membahayakan, memberikan kesalahan kepada kerani sahaja ataupun kepada saksi. Ya, macam sekarang gorento jadi mangsa tak boleh, dalam Islam tak boleh macam tu, ya. Wa in taf'alu, dan jika kamu perbuat, fa innahu fusuqum bikum, maka sesungguhnya ia satu kedurhakaan terhadap kamu. Kalau kamu aniaya kerani, kamu aniaya saksi, itu ada satu kedurhakaan terhadap kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan ia ajarkan akan kamu oleh Allah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan setiap suatu amat mengetahui. Ini namanya ayat utang piutang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya, surah apa? Al-Baqarah ayat 282. Ya. Ayat yang paling panjang, ya, dalam Al-Quran. Ya. Siapa yang hafal? Hafal huruf jar. Ya. Nah, untuk akan datang, ya, habiskan sampai ayat 286, habis. Sampai habis, ya. Insya-Allah, ya. Wah, inilah orang-orang yang sabar. Ya, menamatkan surah apa? Al-Baqarah, ya. Yang masuk ujung-ujung pun sabar juga. Ya, dia dapat sama-sama tamatkan, ya. Ya. InsyaAllah akan menyusul buku baru surah Al-Imran, ya. Jadi yang akhir sekali boleh catatkan makna fansurna alal qaumil kafirin, ayat akhir sekali. Catatkan makna. Ayat akhir sekali. Fansurna, maka tolonglah oleh engkau akan kami. Ujung ayatnya. Maka fansurna, maka tolonglah oleh engkau akan kami. Alal qaumi, atas kaum. Al-kafirin, orang-orang yang kafir. Nah, sampai situ. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.